Kita tak boleh baca sepotong ayat, kita pun cuba memahami ayat tersebut mengikut kehendak kita. Sebaliknya kita kena baca ayat itu daripada pangkal ceritanya sampai ke hujung. Tak boleh ambil satu ayat. Kita kena baca daripada pangkal. Contoh biasa berlaku ni, wal fitnatu ashaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kita berkata, awak jangan fitnah saya. Kenapa Allah berfirman wal fitnatu ashaddu minal qatli? Kita gambarkan fitnah itu adalah fitnah slender. Orang buat cerita buruk berkaitan dengan kita, kemudian sebarkan. Sedangkan fitnah di situ yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, kalau dibaca pada pangkal ayatnya, lebih sesuai kita kata merujuk kepada kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh pihak musyrikin Quraisy kepada umat Islam semasa mereka berada di Mekah. Kemudian apabila Rasulullah masuk nak menunaikan umrah ataupun masuk kita kata menunaikan haji atau masuk ke Mekah, kalau sekiranya mereka menyerang kamu, al-qatl, menyerang kamu, kalau kamu balas serangan mereka, kamu membalas serangan mereka itu jauh lebih kecil berbanding penganiayaan, kezaliman yang mereka lakukan secara berterusan kepada kamu. Itu masuk sebenarnya ayat. Sama juga ada juga ayat lain, dia kata wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dalam surah Al-Baqarah cerita dia, Nabi mengutus sahabat dia untuk satu misi ketenteraan dan bertemu dengan pihak musyrikin Quraisy pada bulan haram. Dalam Islam ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Dan kalau ikut tradisi orang Arab, pada bulan ini mereka tidak akan melakukan kata pembunuhan. Nak jadi cerita, bila Rasulullah hantar misi ketenteraan dia, kalau tak silap sahabat ni diketuai oleh Abdullah bin Jahsh, bertembung dengan kita kata pihak musyrikin Quraisy, kemudian berlaku pertempuran dan tanpa mereka sedari itu sudah masuk bulan haram dan tentera Islam telah membunuh pihak musyrikin Quraisy. Jadi pihak musyrikin Quraisy bila dia dapat tahu tentera Nabi SAW telah membunuh pihak mereka dalam bulan haram, dia pun besar-besarkan isu ni. Dia kata apa? Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka tanya kepada kamu Muhammad tentang pembunuhan yang berlaku dalam bulan haram. Apa hukum dia? Jadi Allah Ta'ala jawab, qul, jawab Muhammad, qitalun fihi kabir. Pembunuhan dalam bulan haram itu besar dosanya. Tetapi dosa yang kamu lakukan jauh lebih besar daripada kami. Apa dia? Qul qitalu fihi kabirun fasuwasaddun an sabilillah. Halang orang daripada jalan Allah, besar kata dosa besar dia, besar ke tidak dosanya besar. Wa kufrun bih, kufur kepada Allah, besar ke tidak dosanya besar. 2. Wal masjidil haram, usir orang ataupun halang orang daripada masuk Masjidil Haram, refer kepada sikap musyrikin Quraisy yang menghalang umat Islam dari masuk Masjidil Haram, besar ke tak dosanya besar. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir keluar orang Mekah, orang Islam yang berada di Mekah, besar ke tak besar dosanya besar. Jadi Allah kata semua tu akbar indallah. Pasal Allah kata wal fitnatu, dan fitnah, kezaliman, halang orang daripada jalan Allah, kufur kepada Allah, halang umat Islam daripada masuk Masjidil Haram, usir keluar umat Islam daripada Mekah. Yang 4 ini adalah fitnah. Hak ni akbar, jauh lebih besar dosanya daripada al-qatli, satu pembunuhan yang dilakukan oleh umat Islam dalam bulan haram. Itu masuk sebenarnya. Ini kata contoh penting bagi kita memahami siyaqul ayah, konten suatu ayat, supaya kita benar-benar memahami Al-Quran mengikut kehendak Allah. Dan bahagian akhir dari segi ta'arif ni kata apa? Biqadari taqatil basyariyah, dengan kadar kemampuan akal manusia. Kenapa kita hebat macam mana sekalipun, kita tidak dapat memahami ataupun kita tak boleh memandai-mandai lebih daripada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Okey, bila kita bincang tafsir, ilmu tafsir Al-Quran, antara benda yang penting untuk kita pelajari dahulu, macam saya katakan tadi, Al-Quran seperti sebuah lautan yang luas. Dan untuk kita menerokai Al-Quran, untuk ambil hasil lautan,
khazanah Al-Quran, kita perlukan kepada sampan ataupun bot. Dan bot itu kita kata ilmu alat. Dan bila kita mengaji tafsir Al-Quran, antara benda penting yang perlu kita ketahui dipanggil usul tafsir. Usul tafsir adalah kita kata ilmu-ilmu alat yang kita perlu ketahui dalam usaha memahami Al-Quran. Ilmu-ilmu alat, itu bahasa mudah kalau saya nak sampaikan. Ilmu-ilmu alat yang kita gunakan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Tanpa ilmu-ilmu alat ini, kita boleh terpesong daripada memahami isi Al-Quran mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa hak create, hak buat ilmu-ilmu alat ni untuk kita memahami Al-Quran? Kita kata para ulama kita mengumpulkan, tetapi para ulama kita tidak reka benda ni ikut sedap dia dah. Mereka buat ini semua berdasarkan panduan-panduan Al-Quran, panduan wahyu. Contoh, antara ilmu alat yang penting yang boleh kita kategorikan sebagai ilmu usul tafsir ni, antaranya adalah ilmu berkaitan dengan asbab nuzul. Banyak kalau kita nak tulis. Dan para ulama contohnya Syah Waliyullah Dihlawi, dia tulis usul tafsir. Kemudian Ibn Taymiyah pun ada Al-Muqaddimah fi Usul Tafsir. Antara isu-isu atau berkata ilmu alat yang diperlukan untuk memahami isi kandungan Al-Quran, antara contohnya ilmu berkaitan dengan asbab nuzul. Contoh asbab nuzul macam saya katakan tadi, ataupun contoh lain. Dalam surah Al-Baqarah, Allah kata Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan juga Marwah itu adalah di antara syiar agama Allah. Faman hajjal baita, siapa pergi buat haji ke Baitullah, aw i'tamara ataupun menunaikan umrah, fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Tidak menjadi kesalahan ataupun tidak menjadi dosa ke atasnya untuk tawaf di antara kedua-dua. Jadi kita tahu bukit Safa dan Marwah ni adalah salah satu rukun orang pergi haji umrah. Bila pergi haji dan umrah kena sa'i antara kedua-duanya, dan dia adalah rukun. Bila sebut rukun, bila kita lakukan kita akan dapat pahala. Dan kurang pada rukun haji dan juga umrah, pada sa'i dan juga dalam sa'i di antara Safa dan Marwah boleh mencacatkan ibadat haji dan umrah. Tiba-tiba ayat tu kata siapa-siapa pergi haji, siapa-siapa pergi umrah, tidak menjadi dosa kepada dia, untuk tidak menjadi kesalahan untuk dia sa'i antara kedua-duanya. Jadi macam ayat ni celaka. Sedangkan benda ni wajib ataupun kita rukun. Kalau tak buat cacat, tiba-tiba tak apa, tidak menjadi kesalahan. Jadi untuk memahami ayat ni perlu kita memahami asbab nuzul. Jadi kalau orang yang tidak mempelajari usul tafsir, dia buka Quran, dia berkata, hak aku belajar sa'i antara Safa dan Marwah ni rukun. Tiba-tiba ayat ni kata siapa buat tak menjadi kesalahan kalau dia nak tawaf antara kedua-duanya. Nampak macam ada sedikit kekeliruan. Dan orang yang jahil tidak memahami usul tafsir, dia ambil, dia kata ayat ni mengarut, tak logik, bercanggah dengan apa yang aku belajar. Jadi sebab itulah sebelum kita nak jump to conclusion, kita kata ayat ni salah, penting untuk kita memahami usul tafsir. Antara salah satu isunya adalah asbab nuzul. Kenapa ayat ni turun? Apa cerita sebalik ayat ni? Apa hikmah sebalik ayat ni? Ayat tu cerita dia apa tuan-tuan? Kita kata Safa dan Marwah ini memang antara syiar agama Allah, dan itulah rukun haji dan juga tawaf, haji dan juga umrah semenjak zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim, bila mula perdulu, bila orang buat haji umrah, memang mereka kena sa'i antara Safa dan juga Marwah. Sehinggalah selepas beberapa ketika, agama Nabi Ibrahim mula dirosakkan oleh musyrikin Quraisy. Antaranya oleh seorang tokoh Quraisy, nama dia Amr bin Amir bin Luhai. Ada yang kata Amr bin Luhai. Dia orang pertama yang perkenalkan berhala di Mekah. Jadi oleh kerana berhala mula masuk dengan pesatnya ke Mekah, agama Nabi Ibrahim, agama tauhid sudah rosak. Jadi mereka ni pantang ada tempat, semua nak pergi letak berhala. Pergi ke Bukit Safa, letak satu berhala. Pergi ke Bukit Marwah, letak satu berhala. Mula-mula letak dulu. Kemudian bila mereka sa'i ini asalnya tidak ada kaitan pun dengan berhala-berhala. Tapi bila sampai ke tempat ni, dah halang-halang berhala ada,
mereka pun pergi gosok berhala, ambil berkat. Dan benda tu lama kelamaan menjadi sebati dengan musyrikin Quraisy ataupun penduduk Mekah. Apabila Islam datang dan umrah ataupun haji diwajibkan kepada umat Islam, bila sahabat Nabi masuk ke Mekah, bila mereka nak sa'i antara Safa dan juga Marwah, mereka rasa macam bersalah ataupun berdosa. Sebab mereka faham berdasarkan budaya mereka pada zaman jahiliah, mereka sa'i antara Safa dan juga Marwah sebab nak pegang berhala ni. Jadi Allah pun kata, tak, tidak ada kaitan langsung berhala ini dengan bukit Safa dan juga Marwah. Pergilah sa'i antara keduanya, kamu tidak akan bersalah, kamu tidak berdosa. Ini contoh kepentingan ilmu usul tafsir seperti asbab nuzul untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran. Ini antara salah satu contoh. Kemudian lagi, di dalam usul tafsir banyak. Antara perkara yang perlu kita ketahui juga antara ilmu asas, ilmu alat untuk memahami Al-Quran, lagi dipanggil nasikh mansukh. Nasikh mansukh maksudnya pembatal hukum, pembatal ayat dan juga yang dibatalkan. Ini kata-kata pembatal. Ini yang dibatalkan. Macam ni contohnya. Ni apa, katakanlah si jahil buka Al-Quran. Dia buka Al-Quran, dia pun baca surah An-Nisa. Surah An-Nisa kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan solat kalau kamu mabuk. Dia kata okey apa, arak dibenarkan. Al-Quran membenarkan arak itu diminum. Cuma dia kata jangan minum ketika kamu mabuk, ataupun jangan solat kalau kamu mabuk, takut kamu baca benda lain. Dia kata boleh, Al-Quran membenarkan arak itu diminum. Cuma dia kata jangan mabuk kalau nak solat. Jadi orang yang jahil, dia baca satu ayat itu, dia pun jump to conclusion, dia kata arak sebenarnya dibenarkan oleh Islam. Quran kata macam tu. Jadi orang jahil dia baca macam tu. Sebab tu untuk memahami Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, kena kuasai juga, kena tahu mana nasikh, mana mansukh. Bila kita baca, rupanya arak diharamkan dalam 4 peringkat. Dan ayat kata jangan solat kalau kamu mabuk, itu peringkat yang ketiga. Selepas habis peringkat ketiga, makin kurang sahabat Nabi minum arak kerana nak menjaga solat mereka. Allah pun turunkan ayat yang terakhir yang membatalkan keharusan minum arak secara mutlak sampai kiamat. Ini panggil kronologi, susun atur bila ayat ni turun, ayat ni turun. Ini panggil nasikh mansukh. Ini pun berada dalam rangkuman ilmu usul tafsir. Jadi nampaklah kepentingan. Seterusnya, bawah kita kata usul tafsir ini juga. Tapi sepatutnya hak ni satu duduk atas. Jenis atau kita ambil satu lagi, Israiliyat. Israiliyat. Ini bab favourite saya. Israiliyat. Israiliyat. Bila kita baca Al-Quran, contoh kita baca Al-Quran sampai satu ayat, Allah kata wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab, dan Yusuf telah digoda oleh wanita dalam rumah. Wanita itu kalau ikut Al-Quran, Allah sebut imra'atul aziz, isteri kepada si Aziz. Quran sebut. Nama ada sebut tak secara detail siapa nama dia? Tidak ada. Tapi bila kita baca tafsir Al-Quran, keluar nama. Oh, nama dia Ra'il, ataupun dipanggil Itfir, ataupun yang paling popular Zulaikha. Ada Quran sebut tak? Tak ada. Pasal macam mana keluar nama Zulaikha, Ra'il ataupun Itfir ni? Sebab ini adalah riwayat Israiliyat. Apa dia Israiliyat? Israiliyat maksudnya cerita-cerita, riwayat-riwayat daripada ahli kitab Yahudi, Nasrani, yang kemudiannya meresap masuk ke dalam tafsir Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tak detailkan nama dia siapa. Tiba-tiba bila kita baca tafsir, keluar nama dia Ra'in, ataupun kita kata Itfir, ataupun Zulaikha. Kemudian Israiliyat ni kalau belajar bawah usul tafsir,
Israiliyat ada 3 jenis. Ada yang okey, kita terima bila kita baca satu cerita tu, macam contoh 10 Muharram. 10 Muharram kalau berdasarkan kita kata cerita orang Yahudi di Madinah semasa Rasulullah SAW baru hijrah, mereka biasanya menyambut 10 Muharram sebagai hari kemenangan, hari sempena Firaun mati lemas. Jadi Rasulullah sampai ke Madinah, dia bertanya, ni kenapa ni? Apa sambutan ni? Katanya orang Yahudi Madinah, ini adalah hari untuk kami memperingati bebasnya kami, merdekanya kami daripada Firaun, sebab Firaun dah mati lemas. Jadi Firaun mati lemas pada 10 Muharram. Nabi berkata apa? Nabi kata, Nabi kata, fa ana ahaqqu bi Musa minhum. Aku lebih berhak, lebih perlu untuk menghormati Musa berbanding mereka. Nabi kata, kita puasa pada 10 Muharram. Dan Nabi kata, kalau aku hidup lagi untuk tahun akan datang, aku akan puasa 9 dan juga 10. Sebab apa? Kalau kita puasa 10, kita sama seperti Yahudi. Jadi kalau kita puasa 9 dan juga 10, ada perbezaan antara kita dan juga mereka. Walaupun sumber asalnya daripada ahli kitab, tetapi Nabi telah mengesahkan perkara itu dipanggil Israiliyat yang diterima. Itu dipanggil Israiliyat yang diterima. Yang kedua, Israiliyat yang kita tolak semua sekali, tak logik, menjatuhkan imej para rasul. Dan yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui asal usul ataupun statusnya. Dan hak ketiga tu biasanya detail, nama. Contoh kita kata Allah kata dalam surah Al-Ma'idah, watlu alaihim, bacakan kepada mereka Muhammad, naba'a bani Adam, cerita 2 orang anak Adam. Tak sebut nama Qabil dan juga Habil, tak sebut. Tiba-tiba yang popular di kalangan kita, Qabil dan Habil, Qabil dan Habil. Buka tafsir, baca buku, 2 anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil abang dia bunuh Habil. Sedangkan Quran tak sebut. Kita katakanlah kita baca tafsir, tiba-tiba keluar cerita Qabil dan Habil. Orang yang mengaji usul tafsir, dia akan faham. Faham apa dia? Dia akan faham ini adalah Israiliyat kategori ketiga. Nak percaya nama dia Qabil ke Habil ke, tak apa. Tak nak percaya pun tak apa. Bukan isu pokok dalam Al-Quran. Dan orang yang tak belajar usul tafsir, dia kata ni, Zulaikha akhirnya berkahwin dengan Yusuf. Sebab apa? Dalam kitab sebut. Ataupun Balqis akhirnya berkahwin dengan Sulaiman. Sebab apa? Dalam kitab tafsir sebut. Tapi kalau orang mengaji usul tafsir, dia kata apa? Itu sekadar riwayat Israiliyat kategori ketiga. Nak percaya pun tak apa, tak nak percaya pun tak apa. Tetapi mengikut kajian yang lebih sahih, mereka tidak berkahwin. Dia berkata kitab sebut, kita berkata itu masalah awak. Awak tak ada beza mana yang Israiliyat maqbulah, Israiliyat mardudah dan Israiliyat maskutun anhu. Ini penting. Dia kata bawah usul tafsir. Lagi bawah usul tafsir, antaranya lagi, dia kata syarat mufassir ataupun siapa nak mentafsirkan Al-Quran. Contoh kita ambil sebuah buku, kita kata buku ni kitab tafsir Al-Quran. Kita pun tanya siapa tulis kitab tafsir ni, si fulan bin si fulan. Kita pun tengok dia ni ada ke qualification untuk mentafsirkan Al-Quran. Jadi dalam ilmu usul tafsir, dia beritahu seseorang yang nak mentafsirkan Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita bukan simply boleh buka, tengok terjemahan, buka Google, cari kod Yahoo, Wikipedia, dia pun buat tafsir sendiri. Akhirnya orang jadi sesat. Jadi penting bila belajar usul tafsir, orang yang nak mentafsirkan Al-Quran, sepatutnya ni duduk atas ni, tak apalah. Pasal saya tak prepare, saya kata-kata tak apa. Syarat mufassir ni, kalau mengaji usul tafsir, siapa yang nak mentafsirkan Al-Quran, dia kena ada 2 perkara. Walaupun setengah kitab sebut ada beberapa perkara, tapi saya ringkaskan 2 perkara. Orang nak mentafsirkan Al-Quran, dia kena ada 2 perkara. Satu, ilmu. Satu lagi, niat ni ikhlas. Ini utama. Niat mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana nak menyampaikan Al-Quran kepada manusia dia sampai.
Sebab tu dia tulis kitab tafsir supaya nak mudahkan orang memahami kalamullah. Sebab pada tahap orang awam, balik kepada 4 jenis ayat tadi tu, orang awam tidak dapat memahami dua. Contohnya dia tak dapat memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan budaya Arab. Jadi kena ada huraian daripada para ulama tafsir. Kemudian orang awam juga tidak dapat memahami ilmu-ilmu ataupun isu-isu yang rumit dalam Al-Quran. Jadi dia perlu kepada bantuan ahli tafsir yang ringkaskan ataupun menghuraikan kepada mereka. Dia kena ada niat yang ikhlas, tidak ada kepentingan politik. Bukan kerana sebab sekarang ni tengah bersaing, contoh antara parti-parti tertentu, pihak parti lawan dah keluarkan kitab tafsir dia menyokong perjuangan mereka. Jadi dia pun nak keluarkan juga kitab tafsir dia, sokong. Kita kata tafsir parti dia pun keluarkan kitab tafsir. Itu tak boleh. Dia kena betul ikhlas kerana Allah. Tetapi walaupun kita kata dia tu niat yang ikhlas kerana Allah untuk menulis kitab tafsir, kalau dia tidak ada ilmu tak boleh. Dan ilmu ni, bila sebut ilmu ni, saya rujuk macam contoh Tafsir wal Mufassirun, dia senaraikan berapa bidang ilmu. Kalau tak silap sampai belasan bidang ilmu. Dan dalam belasan bidang ilmu, kita kata 18 bidang ilmu, contohnya dalam ni masuk kita kata ilmu hadis. Dia kena mahir ilmu hadis. Dia kena tahu ini sahih dan dhaif. Lepas tu dia kena tahu ilmu fiqh ataupun ilmu usul fiqh. Dia kena tahu. Dia kena tahu juga sirah Nabi. Sebab Al-Quran kalau baca, ada sirah dia, ada cerita-cerita dia. Kemudian dia juga kena tahu ilmu sejarah. Dan dia kena tahu bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah antara ilmu yang paling penting. Let's say, katakanlah 18 bidang ilmu yang perlu dikuasai oleh seseorang yang mahu mentafsirkan Al-Quran. Separuh daripada 18 ni melibatkan bahasa Arab. Bahasa Arab tu kita kata satu bidang yang besar. Bawah tu ada ilmu nahwu saraf, ada balaghah, ada ilmu bayan dan sebagainya. Sebab apa? Kegagalan kita memahami satu maksud perkataan Al-Quran boleh membawa kepada perubahan makna. Okey, tuan-tuan, hak ni saya nak tunjuk contoh. Ada Quran, buka Al-Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, juzuk 10. Surah At-Taubah, juzuk ke-10. Dan kalau kita belajar ulumul Quran, satu bab dipanggil Dhabtul Quran. Okey, wa adhanum minallah. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Allah kata wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nas yawmal hajjil akbar. Lepas tu annallaha bari'un minal musyrikina. Lepas tu wa rasuluh, bagi hadapan. Panggil, jumpa tengok isim inna, khabar inna. Dalam bahasa Arab, lepas perkataan inna, dia kena bagi atas ujung. Innallah ha. Dia tak boleh innallah hi ke hu, tak boleh. Kaedah bahasa Arab macam tu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammad. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia lepas inna kena bagi atas, dan perkataan berikutnya kena baris hadapan. Itu kaedah bahasa Arab. Jadi walaupun perkataan Rasul Allah letak di belakang. Contoh kita baca annallaha, sesungguhnya Allah bari'um minal musyrikin, berlepas diri, berlepas tangan daripada orang musyrik, wa rasuluh, dan juga rasulnya pun berlepas diri. Ayat ni sebenarnya macam mana? Annallaha wa rasuluhu bari'um minal musyrikin. Maksud Allah dan juga rasulnya berlepas diri daripada orang musyrik. Tetapi kalau kita letak belajar bahasa Arab, kita tukar baris, letak baik bawah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih wal iyad billah.
Apa akan jadi maksud dia? Sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang musyrikin dan juga Rasulnya. Allah tak peduli lagi dengan Nabi. Sedangkan maksud sebenar Allah dan Rasul sekali dua tu tak boleh dipisahkan. Tak peduli lagi pada musyrikin. Tapi kalau kita tukar baris jari baris bawah, sesungguhnya Allah tak peduli lagi kepada musyrikin dan tak peduli kepada Rasulnya. Wal'iyadzubillah. Ini antara contoh saya katakan dalam syarat ilmu yang perlu dikuasai oleh orang yang nak mentafsirkan Al-Quran. Dia kena mahir bahasa Arab, separuh daripada 18 bidang itu. Bukan simply buka Quran, buka terjemahan, tu boleh baca dan tu boleh mentafsirkan Al-Quran, lepas tu jadi sarjana dan nak mencabar para ulama silam. Dan kalau kita belajar tafsir Al-Quran secara mendalam, dan ada beberapa perkataan kadang-kala yang dikhilafkan oleh ulama. Hak ni baca bagi atas, hak ni baca bagi bawah, dan ada perbezaan dari segi makna dan sebagainya. Banyak kita akan jumpa. Ini pun termasuk dalam rangkungan usul tafsir, ilmu-ilmu asas yang perlu diketahui untuk menulis untuk kita mentafsir Al-Quran, dan banyak lagi contoh-contoh lain. Okey, sekarang kita buka surah Al-Ahzab. Ini contoh saya ambil praktikan dalam Al-Quran terus. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Kita baca sepintas lalu dan kita tengok sejauh mana ilmu-ilmu alat ni penting untuk membantu kita memahami Al-Quran. Tengok surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Okey, mula daripada ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Tengok Allah kata ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Nabi mana ni? Kalau orang yang tidak memahami bahasa Arab, dia baca ya ayyuhan nabi, dia kata nabi mana ya? Dan dia tidak boleh spesifikkan ini Nabi Muhammad. Tetapi kalau orang mengaji bahasa Arab, bila sesuatu kata nama digandingkan dengan alif lam, dia jadi apa? Ma'rifah. Sesuatu yang dikenal. Jadi di sini difaham, oh ya ayyuhan nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah sebut ya nabi, ya ayyuhan nabi, memang tak kena segi grammar pun. Boleh jadi nabi mana-mana. Itu antara contoh. Kalau kita tak belajar, tidak ada ilmu asas untuk memahami Al-Quran, kita sekadar terjemah wahai nabi. Nabi mana? Tapi kalau kita dah faham an-nabi itu ada alif lam, sesuatu yang ma'rifah yang dikenal, spesifik Nabi Muhammad, kalau nak terjemah sekalipun dia akan buat wahai nabi dalam braket Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Okey, qul, katakanlah li azwajika, kepada isteri-isterimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kamu inginkan ataupun hendakkan kehidupan dunia wa zinataha dan juga perhiasannya, fata'alaina, maka ta'alaina ayuhlah umatti'kunna, aku akan beri kepada kamu mut'ah, kesenangan, wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan ceraikan kamu dengan cara, lepaskan kamu dengan cara yang cantik. Kalau kita tidak memahami Al-Quran dengan Al-Quran, kalau kita belajar dalam usul tafsir ada salah satunya, dia kata mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau kita tak tahu sarahan jamila ni, cerai dengan cara baik macam mana, kita kata cerai lah. Sedangkan kalau mengikut Al-Quran ataupun sunnah Nabi menceraikan isteri, mengikut cerai secara sunnah, ada syarat-syarat dia, antaranya menceraikan isteri ketika isteri masih lagi suci. Jadi kalau kita sekadar terjemah Al-Quran, kita sarahan jamila tanpa kita memahami Islam, syariah, fiqh dan sebagainya, kita kata menceraikan isteri dengan cerai yang baik. Macam mana cerai yang baik? Settle, tak ada di mahkamah, habis rosak jahanam. Al-Quran pentafsiran dia. Okey, kemudian Allah kata wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah, kalau kamu nakkan Allah, Rasulnya dan juga hari akhirat, negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, sesungguhnya Allah sediakan kepada wanita-wanita yang baik di kalangan kamu
ajran 'azima, pahala yang besar. Ajran 'azima tu kalau kita tak belajar tafsir secara konsisten Al-Quran, bila sebut ajran 'azima merujuk kepada syurga. Sebab apa? Syurga ni sesuatu yang sangat besar nilainya, diberikan atas amalan kita yang sedikit sahaja. Jadi bila kita kata dalam bab usul tafsir gini ya, kalau saya cerita kepada tuan-tuan, okey tuan-tuan, ayat ni Allah Ta'ala turunkan memberikan pilihan kepada para isteri Nabi. Kenapa pilihan ini diberikan? Sebab dia ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum. Ayat sebelum tu, kalau mengikut sebagian ulama tafsir, berlaku selepas perang Bani Quraidah. Bani Quraidah, dia telah berpakat dengan musyrikin Quraisy dan juga Arab Ghatfan, telah menubuhkan tentera bersekutu seramai 12,000 ataupun 15,000 mengikut riwayat. Mereka datang ke Madinah, kepung Madinah, dan berlaku, kita kata akhirnya tentera bersekutu dikalahkan oleh angin. Jadi untuk memahami cerita dalam ayat sebelum, apa yang perlu dikuasai oleh seorang nak mentafsirkan Al-Quran? Dia kena kuasai ilmu sirah, ilmu sejarah. Kalau tidak dibaca ayat ni, dia lost track, tak tahu ayat ni cerita pasal apa ya? Kenapa tiba-tiba ditawarkan kepada isteri Nabi, nak dunia ke nak Allah? Jadi bila baca tafsir, orang ulama tafsir yang tahu sirah dan tahu cerita di sebalik ayat ini, dia kata, oh rupanya selepas kekalahan Yahudi Bani Quraidah, ada harta rampasan perang, ghanimah dan sebagainya. Kemudian apabila bawa balik ghanimah, harta rampasan perang ke Madinah, para isteri Nabi cuba meminta, kita kata, habuan dia. Dia kata, ya Rasulullah, isteri kepada anak-anak raja dapat gelang ataupun barang perhiasan, takkan kami tak dapat? Jadi berikutan itu Allah pun turunkan ayat ni. Itu asbab nuzul. Itu asbab nuzul. Maksudnya, kalau kita tidak ada ilmu usul tafsir, kita baca Al-Quran, walaupun kita boleh faham terjemahan dia, tetapi kita tidak akan mendasar kefahaman kita kepada cerita sebenarnya. Jadi bila mereka tanya, tak ada kehabuan untuk kami, Allah pun turunkan ayat ni, Allah pun bagi jawapan, Allah bagi pilihan. Okeylah, kalau kamu nak, tengok, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna. Aku akan mut'ah, bagi mut'ah. Mut'ah di sini rujuk kepada, kita kata, habuan ataupun bayaran sagu hati selepas perceraian isteri. Jadi dah kamu nak dunia, okey, aku boleh bagi. Nabi kata, tapi aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi selepas ayat ni turun, apakah pilihan yang dibuat oleh para isteri Nabi? Nak harta dunia ke nak kekal dengan Nabi? Kalau sekiranya seorang pentafsir Al-Quran tidak mahir dengan ilmu hadis, dia tak boleh beri jawapan. Ustaz, macam mana agak-agaknya? Adakah isteri Nabi ni pilih mana satu? Pilih Allah ke pilih harta dunia? Kalau dia tidak ada ilmu berkaitan dengan sirah ataupun tidak ada ilmu berkaitan dengan hadis Nabi, tidak boleh memberikan jawapan. Dan kalau orang yang ada ilmu alat, dia belajar usul tafsir, contohnya dia berkata, isteri Nabi berdasarkan hadis riwayat Sahih Bukhari, Nabi pergi jumpa semua isteri-isteri dia, dimulai dengan Aisyah. Kalau ikut dalam Sahih Bukhari itu, Nabi jumpa dengan Aisyah, Nabi kata, Aisyah, ini pilihan aku berikan kepada kamu, tak payah tergesa-gesa bagi jawapan, bincang dulu dengan ayah mak kamu. Kalau kamu nak dunia, aku boleh bagi muta'ah kepada kamu dan ceraikan kamu. Tapi kalau kamu nak untuk kekal bersama aku, macam biasalah, tidak ada apa-apa habuan. Jadi Aisyah kata, ini ke benda yang perlu aku bincang kepada mak ayah aku. Tak payah bincang mak ayah aku bagi jawapan terus, aku kekal bersamamu ya Rasulullah. Dan Nabi buat test ni, semua isteri Nabi memberi jawapan yang sama. Okey, adakah cerita ni habis di sini, kesudahan dia? Okey, skip ke depan. Tengok ayat yang ke-52. Ayat 52 surah Al-Ahzab. Allah kata, la yahillu lakan nisa'u min ba'd. Tidak halal lagi bagimu wahai Rasulullah, an-nisa' mana-mana perempuan, isteri ya, min ba'du, selepas ini, selepas mereka hak bersembilan, wala an tabaddala bihinna min azwajin, dan tidak boleh juga untuk kamu tukar. Contoh, ceraikan satu, kahwin dengan orang lain.
min azwajin, daripada mana isteri kamu, walau a'jabaka husnuhunna, walau menakjubkan kamu husnuhunna, kecantikan wanita-wanita kamu nak, illa ma malakat yaminu, kecuali sekadar hamba yang kamu miliki. Jadi ayat ni ulama tafsir, kalau tak ada ilmu usul tafsir, tak tahu sejarah, tak tahu ilmu tafsir dan sebagainya, cerita tadi itu sekadar habis di situ. Isteri Nabi bagi jawapan. Tetapi orang yang mendalami usul tafsir, dia tahu sirah, dia kata sebagai hadiah kesetiaan isteri Rasulullah, dalam ayat 28 dan juga 29, Allah pun ikat Rasulullah hanya kepada mereka bersembilan sahaja. Umpama dia, Allah kata, Muhammad, oleh kerana isterimu setia meninggalkan dunia dan mereka nak bersama kamu sehidup semati, sekarang Muhammad, kesetiaan mereka Allah Ta'ala beri ganjaran, kamu Muhammad tak boleh dah menikah selain pada mereka. Itu ayat ni. Maksudnya orang yang belajar tafsir, dia boleh kaitkan ayat itu dengan cerita ini. Jadi itu tuan-tuan, nak mentafsirkan Al-Quran tidak semudah yang kita sangka. Dia memerlukan ilmu usul untuk kita memahami dan sebagainya. Contoh, kalau kita kata ni antara keajaiban para ulama, ilmu mereka yang menyuruh. Kalau baca tafsir Al-Quran, contoh saya mengajar tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili, dia kata ayat 52 ini, tengok Allah kata la yahallunakan nisa, tidak halal bagimu mana-mana wanita selepas itu, dan tidak juga halal untuk kamu menggantikan mereka dengan mana-mana perempuan, walau a'jabaka husnuhunna, walaupun kecantikan wanita kamu baru nak kahwin tu mengkagumkan kamu. Jadi ulama tafsir kata apa? Difaham pada ayat ini dikaitkan dengan hadis Nabi. Dia kata Allah sebut walaupun menakjubkan kamu kecantikan rupa wanita kamu nak kahwin. Ini menjadi dalil ataupun menyokong dalil yang mengatakan nak kahwin kena tengok, biar tahu comel ataupun tak comel. Dia boleh bawa sampai ke situ. Dan bila hurai ayat ni, ulama yang mahir dengan ilmu hadis, dia boleh ambil hadis pasang ke sini supaya ayat ini menjadi lebih jelas penjelasan. Sampai gitu sekali. Itu secara lebih kurang tuan-tuan, rangkuman kita kata usul tafsir. Banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Dan mungkin kalau ke depan ada lagi siri-siri seperti ini, insya-Allah kita akan huraikan asbab nuzul secara lebih mendalam. Asbab nuzul ni jenis-jenisnya macam mana, pendapat ulama tentang asbab nuzul macam mana. Adakah semua ayat-ayat Al-Quran ada asbab nuzul? Nasikh mansukh. Ada sebahagian ulama contohnya, dia kata nasikh mansukh ni tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian ada sebahagian ulama kata ada, dan ada perbincangan dia. Kita akan dalami insya-Allah. Kemudian contohnya Israiliyat, kita akan dalami bersama dengan contohnya. Israiliyat kategori pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Dan bila kita dalami usul tafsir pada perkara-perkara ini, insya-Allah bila orang bercerita dengan ilmu yang kita ada, kita boleh kenal pasti ini Israiliyat kategori keberapa dan sebagainya. Lagi, dan syarat mufassir dan sebagainya. Banyak contoh-contoh. Okey, saya rasa setakat itu dulu sebagai introduction. Dan mungkin untuk kuliah akan datang, saya kena songkar balik file-file lama sebab saya mengajar di kelas public courses UIA ni dah advance sampai juzuk, ada sampai juzuk 18, ada sampai juzuk 22. Tapi sebelum mereka sampai pada juzuk 22, 18 bagi mereka mula dengan usul tafsir dulu, cerita lama tahun 2007, 2008, dan saya sediakan nota untuk mereka. Jadi insya-Allah untuk siri akan datang kita ambil satu bab bawa usul tafsir, kita edarkan nota supaya lebih mudah untuk kita hadar. Dan apa faedah yang penting untuk kita belajar ilmu usul tafsir sebelum di samping kita belajar tafsir Al-Quran? Ini sebagai satu, kita kata, cara untuk menimbulkan rasa hormat kita kepada disiplin ilmu Islam. Kenapa Islam, orang sekarang ni, orang moden, dia tidak mengenal adab. Setengah-setengah tidak mengenal adab dalam menuntut ilmu. Dia boleh simple, senang itu nak mempertikaikan tokoh-tokoh besar seperti Imam Asy-Syafi'i, imam kita yang menjadi rujukan. Dia kata Syafi'i itu siapa? Dia kata ilmu usul fiqh siapa buat? Syafi'i buat. Kalau Syafi'i boleh buat, aku pun boleh buat. Sedangkan kalau nak dibandingkan antara mereka, antara dia dengan Imam Syafi'i, umpama membandingkan, kita kata sebutir pasir
dengan seluruh pasir di gurun Sahara umpama dia, dari segi ilmu. Dan bila kita belajar ilmu usul macam ni, baik usul fiqh, usul tafsir, usul hadis dan sebagainya, dia menimbulkan rasa hormat kita kepada para ulama yang menghabiskan usaha mereka mengkaji. Dan kenapa para ulama susun ni ataupun perincikan ilmu usul tafsir macam ini sebagai satu mekanisme kawalan supaya kita tidak sesat, supaya kita ni tidak mudah-mudah ataupun ambil Quran tafsir ikut kepala kita. Jadi bila ada benda ini, dia seakan-akan satu kita kata mekanisme ataupun kawalan ataupun ilmu-ilmu alat yang mengawal kita supaya tidak terpesong daripada memahami isikan dengan Al-Quran. Allah. Ada soalan tak? Masih berkaitan dengan ni? Kalau tanya, insya-Allah kalau saya mampu jawab, saya jawab. Saya minta maaf lah sebab dalam seminggu dua ni saya agak suntuk masanya. Saya tak sempat nak prepare secara proper. Ini kita kata mana terlintas. Ada soalan tak? Ha? Apa dia? Okey dah. Mana satu iya? Dia isu makna tu isu satu perkara. Dari segi fasahah kesebutan tu, dia jangan kita ubah jadi iya. Iya kan macam mana? Dia gini pada level bahasa Arab tidak mengubah makna. Macam baca dina dengan ihdina. Tetapi kesilapan dia itu kalau kita dalami tajwid, dia ada dua jenis kesalahan. Dia panggil lahnun jali, kesalahan besar, dan juga kesalahan kecil. Kalau dibaca dengan ihdinas siratal mustaqim, bunyi seakan-akan imalah, bunyi macam itu kesalahan kecil. Dia tidak menjejaskan solat, tetapi markahnya kuranglah. Jadi kita baca hak fasih yang baca ihdina. Logik dia setiap huruf barisnya konsisten. Kalau hamzah di bawah i lah bunyi dia tanpa perlu diubah. Cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hak ni kena beringat. Dia dalam Fatihah tu dia ada 14 tasydid, 14 sabdu. Dan ada sabdunya sensitif. Contoh pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Arab al-iya tu saja iya membawa maksud matahari. Kalau kita tambah sabdu iyyaka, hanya padamu sahaja. Tetapi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid, seakan-akan kita kata mataharimu na'budu, kami sembah. Jadi kena jaga sabdu ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tak boleh tekan kuat sangat. Iyyaka na'budu wa itu langgar sifat huruf pula. Banyak cerita sifat huruf tu, rakhawahnya, syiddahnya dan sebagainya. Okey, soalan lain. Sebab apa? Okey, kalau gini sebenarnya isu nasikh mansukh ni, sebahagian ulama kata Quran tidak ada nasikh mansukh. Cuma dia lebih ada penjelasan yang lebih terperinci kepada sesuatu yang umum dan sebagainya. Tak apalah. Tapi kalau kita katakan, tapi sebenarnya pendapat yang kata Quran ni tidak ada nasikh mansukh ni agak, kita kata agak bukan mainstream. Hak mainstreamnya dia kata dalam Al-Quran ada ayat nasikh mansukh. Dan nasikh mansukh, nasikh mansukh ni dia ada 3 jenis, 3 tahap. Pembatalan hukum yang berat kepada ringan. Apa sebab? Allah kesian kepada kita. Allah kesian kepada kita. Kalau dikekalkan hukum ini berat untuk umat Islam, jadi dia pun batalkan hukum ini, dia bagi hak ringan sikit. Ada contoh-contoh dia. Kemudian yang kedua, pembatalan hukum yang ringan kepada berat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata hukum ini tidak boleh diberikan hukuman yang ringan.
Sebab impact negatif daripada hukum ini sangat besar kepada kehidupan manusia. Hukuman yang ringan macam terlalu tidak berbaloi untuk mendidik masyarakat, mendidik manusia. Jadi dia batalkan yang ringan, ganti yang lebih berat sebab benda ni besar. Dan yang ketiga, membatalkan hukum sama berat. Hak ni dibatalkan diganti dengan hak ni, antara contohnya pertukaran kiblat. Dulu mengarah kepada Baitul Maqdis, sekarang mengarah kepada Baitullahil Haram. Ada dalam surah Al-Baqarah. Itu pembatalan hukum diganti dengan yang sama tahu. Contoh pembatalan hukum ringan kepada berat, apa sofa macam zina. Kalau zina di awal Islam, mana-mana lelaki ataupun wanita yang berzina, hak perempuan dikurung dalam rumah. Patut hak lelaki disebat. Sebab apa? Dihina ataupun dicaci. Ada dalam surah An-Nisa. Kemudian benda ni terlampau berat, boleh rosak nasab keturunan. Allah batalkan hukum ini, ganti dengan hak lebih berat. Kalau sekiranya bujang, sebat 100 kali. Kalau sekiranya sudah berkahwin, direjam sampai mati. Kemudian hak ringan kepada berat pula. Berat kepada ringan, contohnya iddah wanita kematian suami. Di awal Islam setahun iddah kematian suami. Kemudian Allah Ta'ala kesian, berat untuk wanita tanggung, dikurangkan kepada 4 bulan 10 hari. Ini saya sebut pasal ni ada rakaman ni, mungkin ada yang tidak akan bersetuju. Ini kita kata satu pandangan yang mengatakan dalam Al-Quran ada nasikh mansukh. Tetapi ada pendapat ulama pula mengatakan dalam Al-Quran tidak ada nasikh mansukh. Dia lebih kepada pengkhususan sesuatu yang umum. Contohnya, dulu ada kata asalnya iddah wanita kematian suami 4 bulan 10 hari. Lepas tu kata setahun tu, setahun itu pilihan untuk wanita. Selepas habis 4 bulan 10 hari, dia nak duduk sampai setahun di rumah bekas suami dia, dibenarkan. Itu perbincangan ulama. Antara contohnya macam kitab ni Al-Fawzul Kabir, dia menyokong pendapat seakan-akan dia kata tidak ada nasikh mansukh. Tetapi macam saya baca dalam kitab-kitab lain, dia kata ada nasikh mansukh. Dan jalan tengah yang diambil oleh sebahagian ulama, kenapa ada sampai dua ekstrim. Hak dia kata tidak ada langsung nasikh mansukh, hak ni pula kata ada nasikh mansukh. Sebab dia kata setengah ulama mudah sangat nak kata ayat ini sudah dibatalkan hukumnya, sedangkan dia tak buat dalil. Jadi itu jadi dua ekstrim tu. Dan kalau tak silap saya baca yang Dr. Yusuf Qardawi, dia kata nak kata nasikh mansukh perlu hujjah, dalil yang kukuh. Sebab ini melibatkan hukum itu terpakai ataupun tidak dalam Al-Quran. Okey, contoh lain, soalan lain. Ada? Dia gini. Israiliyat saya kata ada 3 kategori tadi ya. Hak mula-mula kalau ada sokongan daripada Al-Quran dan juga Sunnah, sebar, tak ada masalah. Macam contoh Khidir, ataupun dalam Sahih Bukhari sebut Khadir, antara kisah pengembaraan Musa dan Khidir. Quran tak sebut nama Khidir, tapi hadis dan Sahih Bukhari dia detailkan apa yang mendorong Musa alaihi salam keluar cari dan siapa nama lelaki itu. Lepas tu dialog antara celah-celah tu disebut. Kalau sekiranya Israiliyat kategori pertama yang ada sumber yang sahih, sebar tak apa, even dapat pahala. Tapi yang kedua, kalau nampak sangat karut, tak logik, jangan sebar, dapat dosa kalau sebar. Dan yang ketiga, walaupun disebut maskutun anhu, Nabi kata apa di buku maksudnya, la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum. Jangan kata ya, jangan kata tidak. Sebab apa dibimbangi kalau kita kata ya, inilah cerita yang betul daripada kitab terdahulu, tiba-tiba benda tu tak betul, kita sudah berdosa membenarkan sesuatu yang dusta. Tapi kalau kita kata ini karut belaka ni, sedangkan benda tu memang disebut dalam kitab terdahulu, kita pula seakan-akan menanggung dosa mendustakan benda yang benar. Jadi Nabi kata duduk diam-diam, jangan kata ya, jangan kata tidak. Tetapi untuk kategori ketiga, para ulama kata tidak bagus untuk diperincikan.
Kenapa dia boleh mengalih isu asal sesuatu kisah Al-Quran. Contoh Al-Quran cerita Nabi Nuh pejuang tauhid, berjuang selama 950 tahun, tetapi yang beriman hanya dalam lebih kurang 80 orang. Kemudian Allah Ta'ala nak musnahkan kaum dia untuk bersihkan generasi manusia yang sudah kuasa. Allah suruh buat kapal. Nabi Nuh buat kapal, berlayar. Itu sekadar cerita Al-Quran. Dan bila kita baca cerita Al-Quran berkaitan dengan Nabi Nuh, jelas kepada kita Nabi Nuh adalah pejuang tauhid. Bila masuk Israiliyat kategori ketiga, kapal Nabi Nuh dibuat daripada kayu apa? Oh, keluar cerita. Mengikut tafsir sekian bin sekian, kapal apa kayu hak buat kapal Nabi Nuh tu berasal daripada benih syurga. Jibril bawa datang benih daripada syurga, tanam, tumbuh. Selepas 50 tahun, Nabi Nuh terbang buat kapal. Mengikut riwayat Israiliyat yang kedua, ini semua ni kita tak betul ke tak? Asal kapal kayu itu diimport daripada sebuah tempat yang jaraknya 1000 km daripada tempat Nabi Nuh. Oleh kerana jauhnya tempat itu, Nabi Nuh terpaksa mengupah seorang gergasi pada zaman itu. Dan gergasi ni dia minta upah makanan. Makan apa? Dia nak makanan. Oleh kerana dia ni besar tubuh dia, makanannya banyak. Jadi Nabi Nuh cuma bagi sekeping roti sahaja. Jadi dia kata, mana cukup sekeping roti untuk aku? Nabi Nuh kata, baca bismillah. Dia pun baca bismillah, sekeping roti yang kecil pun cukup untuk mengenyangkan dia. Kemudian ada pula kata, kapal Nabi Nuh ni berasal daripada kayu kokar. Kayu kokar ni tuan-tuan bagus sebab dia boleh menghindarkan jin. Kayu yang ditakuti oleh jin. Sudahnya ambil kayu kokar, puja kayu kokar, duduk di rumah, letak kayu kokar bawah bantal, tidur tak payah baca dah doa hak Nabi ajar. Kenapa? Cukup kayu kokar itu akan melindungi kita. Sudah syirik kepada Allah. Sedangkan Nabi Nuh cerita asal dia pejuang tauhid. Ini contoh Israiliyat kategori ketiga. Tidak bagus untuk disebarkan. Jadi kalau kita buka Quran, Allah kata dua anak Adam. Siapa nama dia? Tak penting. Tapi nak sebut juga okeylah. Qabil dan Habil. Cukup setakat ni. Jangan cerita Qabil ni apa kerjanya. Qabil yang mengikut riwayat, kita akan mengalihkan ataupun terpesong daripada isu yang sebenar kalau kita dalami Israiliyat kategori ketiga. Jadi kesimpulan dia sekadar cukup. Dia kata untuk kita kata nak faham cukup. Siapa nama dia? Qabil Habil. Okey dah cukup. Siapa nama dia? Zulaikha. Siapa nama dia? Balqis. Tak payah kita cari korek nak detailkan siapakah Balqis itu. Sebab kalau ianya penting, Al-Quran akan sebut secara terperinci. Tapi kalau Quran tak sebut secara terperinci, Quran sekadar sebut nama ataupun watak sahaja, ada isu yang lebih penting untuk kita fokus pada Al-Quran. Itu pun antara seni dalam berinteraksi dengan Israiliyat. Kalau kita tak betul cari interaksi dengan Israiliyat, kita akan terpesong jauh daripada isi sebenar Al-Quran. Itu antara keburukan Israiliyat. Okey, satu lagi sebelum kita berhenti solat Zuhur. Ada. Ni. Oh, Allahu a'lam. Tapi kalau melihat kepada riwayat yang mengatakan Nabi Daud ni diberikan anugerah suara yang merdu, berkemungkinan, saya tak boleh jawab secara pasti, berkemungkinan kitab terdahulu macam kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud ataupun kitab Taurat sendiri pun berkemungkinan ada tajwidnya tersendiri. Sebab walaupun kita kata kitab ini cuma ada 4, tapi sebenarnya 2 saja. Taurat dengan Al-Quran. Kalau kita nak bandingkan Taurat dengan Al-Quran, apple to apple. Sebab tu kalau kita baca para nabi selepas Nabi Musa alaihi salam, walaupun mereka diberikan Taurat, diberikan Zabur ataupun Injil, kitab induk yang perlu mereka pegang adalah Taurat. Kenapa? Dalam tu ada 10 commandment, arahan yang kekal sampai kepada Nabi Isa. Adapun Zabur dan juga Injil, kalau baca dalam riwayat-riwayat atau baca dalam tafsir, dia kata lebih kepada nasihat-nasihat, bukan sebarang hukum baru. Jadi kalau kita tengok pada teori itu, seakan-akannya Nabi Daud alaihi salam kemungkinan dia bukan sekadar mentilawahkan Zabur, dia juga mungkin mentilawahkan kitab Taurat. Allahu a'lam. Tapi yang pasti Al-Quran
istimewa dia berada di atas bahasa Arab, bukan berada pada level bahasa Arab. Kalau kita kata Al-Quran itu berada pada level bahasa Arab, tak payah duk berdingu, cukup dah. Alhamdulillahirabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, cukup dah. Tetapi oleh kerana Al-Quran tu cara bacanya berada atas pada bahasa Arab, perlu dibaca dengan tajwid. Allahu alam, rasa cukup untuk hari ni. Insya-Allah kalau ada rezeki kita sambunglah untuk kali yang lain.